Saya sedih, masih ramai yang tertipu dan terpedaya. Tolong tanam di dalam hati bahawa kalau sekarang anda sedang senang, ada pangkat, ada duit, rezeki itu bukan semata-mata anugerah untuk kita, tetapi ia juga adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah yang bermaksud, tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang mempedayakan. Kejarlah redha Allah dengan kesenangan yang kita ada ketika ini. Walaupun sedikit, bantulah saudara-saudara kita yang memerlukannya. Dan ketahuilah, dengan melaksanakan ibadah korban bersama Yayasan Ikhlas menerusi kempen Faedah Korban 2021, insya-Allah kedua-dua kebaikan ini dapat kita nikmati. Alhamdulillah, selama 10 tahun menganjurkan kempen ibadah korban ini, Yayasan Ikhlas telah berjaya mengagihkan daging korban kepada 76,930 orang fakir dan miskin di 6 buah negara. Dan tahun ini, ayo kita terus bersama Yayasan Ikhlas menyebarkan hikmah ibadah korban kepada jutaan saudara kita yang tidak mampu untuk merasai nikmat hidangan daging di kawasan Sabah, Sarawak, Kemboja, Bangladesh, India, Aceh dan Afrika. Jangan tangguh, daftarlah sekarang dengan kempen Faedah Korban Yayasan Ikhlas. Sesungguhnya pahala menunaikan ibadah korban sangat besar sebagaimana diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud bagi setiap bulu haiwan korban adalah kebajikan kepada yang melakukannya. Saya juga nak minta tolong anda sharekan video ini supaya lebih ramai yang melakukan ibadah korban tahun ini. Lebih ramai yang menerima kebaikan, anda juga akan mendapat ganjaran pahala dari Allah, insya-Allah. Baik, selamat kembali daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud barang siapa yang mempunyai kelapangan mampu untuk berkorban tetapi dia tidak berkorban, maka janganlah dia datang mendekati tempat kami bersembahyang ini. Ya Allah, bila saya baca hadis ni saya puasa, ya Allah, kalau kita ada duit dan kita mampu berkorban, kita tidak berkorban, Rasulullah dah bagi warning kat sini. Jangan dekati tempat yang mereka bersembahyang. Very serious warning. Jadi insya-Allah kita nak bagi peluang kepada anda yang masih tak sempat ataupun terlepas pandang untuk ada peluang berkorban. InsyaAllah dengan saya di Skype ialah Ustaz Said Nur Hisham Tuan Padang yang merupakan Duta Kempen Korban Ikhlas Yayasan Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar hadis yang Farah baca tadi rasa ketang perut. Risau, Ustaz. Ya Allah. Jadi dengan itu saya serahkan pada Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih Farah dan pada para penonton, ibu ayah yang dikasihi sekalian. Hadis yang dibaca oleh Puan Farah tadi, man kana lahu sa'ah wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mampu tapi dia tak buat ibadat korban, jangan datang dekat dengan tempat kami solat Idul Adha ini. Allahu akbar. Gerun kita dengar hadis ni. Berdasarkan hadis ini jugalah mazhab Abu Hanifah mengatakan bahawa hukum buat ibadat korban kepada siapa yang mampu adalah wajib. Ini mazhab Abu Hanifah. Adapun dalam jumhur menyatakan berdasarkan hadis ini juga bahawa ibadat korban adalah sunat muakkadah kepada yang mampu, sangat-sangat digalakkan. Dalam suasana wabak sekarang, ya masing-masing sukar, ada yang kena buang kerja, ada yang kena potong gaji, ada yang tak boleh bisnes. Tetapi masih ada di kalangan kita yang sedang menonton sekarang, gajinya masih berjalan, pencennya masih berjalan, bisnesnya masih okey, bahkan ada yang untung lebih sekarang. Maka marilah kita tunjukkan kesyukuran kita kepada Allah dengan buat ibadat korban ini. Musim haji sekarang kita tak boleh nak pergi buat haji dah, maka kita hidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam
yang buktikan dia sayang pada anak. Tapi sayang pada Allah mengatasi. Kita sayang pada harta, duit, tapi sayang pada Allah mengatasi. Kita kongsi rezeki kita dengan saudara-saudara kita di Kemboja, di Bangladesh, di Aceh, di Chad, Afrika, di Sabah. Allahu Akbar. Mereka ni tunggu hari raya haji nak makan daging lembu. Jadi besarnya pahala, banyaknya doa mereka apabila sampai daging kepada mereka. Ibu ayah yang dikasihi sekalian, sebelum saya lupa, ambil gambar dulu dekat TV masing-masing. Ambil gambar dulu, ada nombor telefon, ada laman web, hantar. Mana boleh kontak kita. Kalau tak reti nak buat sendiri, ambil, boleh tunjuk ke anak-anak, buat ni. Mak nak kongsi rezeki bersama umat Islam di Kemboja, di Aceh, di Afrika, di Sabah. Allahu Akbar. Saya melihat senarai terkini. Alhamdulillah, penyertaan yang begitu banyak. Saya tengah malam tadi dapat senarai terkini. Tengok berapa bahagian dah ambil. Yang ambil lembu, yang ambil unta, yang ambil kambing. Mengikut lokasi. Maka saya tengok dalam jumlah-jumlah ni, dari segi negara yang dipilih oleh masyarakat kita untuk menyertai ibadat korban, yang agak masih kurang lagi dalam kita nak capai target kita, yang bahagian korban di Bangladesh dan India. Kalau boleh, tak apa nak buat ke mana-mana pun. Nak pilih Kemboja ke, Sabah ke, Aceh ke, tak apa. Afrika ke, Chad, tak apa. Tetapi kalau boleh kita fokus sikit kepada India dan Bangladesh. Saudara-saudara kita di sana ramai orang Islam. Kalau Bangladesh tu memang majoriti Muslim lah. Bahkan siapa sahaja yang ambil bahagian korban dengan Yayasan Ikhlas, melayakkan dia mewakafkan satu naskah Al-Quran. Dia dapat pahala ibadat korban, dia dapat pahala sedekah daging korban, dia juga dapat pahala mewakafkan Al-Quran kepada umat Islam. Orang baca Quran, dia dapat pahala yang berpanjangan. Ambil gambar dekat skrin masing-masing sekarang. Okey, dari segi tempat, saya kata dah, bila kita pergi ke laman web www.korbanikhlas.com, kalau nak pilih mana-mana saya showkan. Pilih Bangladesh dengan India. Ini yang kurang lagi dari segi target kita. Okey, dari segi binatang korban, lembu ke, kambing ke, unta ke, yang pertama sekali, unta hanya kita buat di Chad, Afrika. Yelah, kat Kemboja tak ada unta. Kat Sabah tak ada unta. Yang ni di Afrika saja. Dan sekarang ni kita ada 40 lebih penyertaan. Kalau nak tambah lagi bahagian unta, Alhamdulillah. Cumanya, saya melihat di semua negeri-negeri yang kita buat ini, di Kemboja, Indonesia, di Aceh, Sabah, India, Bangladesh, Afrika, yang ambil bahagian korban kambing agak kurang. Ada orang ambil, tapi masih lagi kita jauh nak capai target kita. Ada ulama yang bincang dalam bab afdaliyah. Mana lebih afdal? Kambing ke, unta ke, lembu? Kalau mazhab Maliki dia kata kambing, kibas, itulah yang lebih afdal. Mazhab Syafi'i kata unta, kemudian lembu, kemudian kambing. Tak apalah cerita khilaf tu. Cuma mungkin ada yang kata kambing ni mahal sikit ustaz. Terserah pada kita. Cuma cuba tengok rezeki yang Allah Ta'ala beri pada kita. Ada di kalangan kita makan kambing, boleh kata seminggu 2-3 kali makan kambing. Tu sebelum Covid lah ustaz. Masa Covid ni order juga kambing. Tapi marilah kita kongsi apa yang kita suka itu juga dengan saudara-saudara kita. Satu lagi, bermula 1 hingga 10 Zulhijjah, kepada siapa yang ambil bahagian ibadat korban, disunatkan. Tak potong kuku, tak potong ataupun cukur mana-mana bulu di badan. Disunatkan, bukan haram. Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudahhiya falyumsik an sya'rihi wa azfarihi." Kalau ambil bahagian korban, yang ambil bahagian disunatkan tak potong kuku dan bulu 1 hingga 10 Zulhijjah. Ambil gambar sekarang kat skrin. Ada nombor telefon, ada website Korban Ikhlas bersama Yayasan Ikhlas. Cik, ambil gambar cik. Okey, marah. Lagi-lagi dengan Ustaz berlatar belakangkan keindahan alam, masya-Allah. InsyaAllah kita berinfak, moga Allah memberikan jannah yang lebih cantik. InsyaAllah Ustaz.
Ustaz, terima kasih Ustaz kerana memberi ruang dan peluang untuk kami menjalankan ibadah kurban. Saya rasa ramai juga yang terlepas pandang dan ada ruang lagi di sini insya-Allah. Moga Ambil semua gambar cepat. dulu dekat skrin TV. Ambil gambar. Balik website. Betul. Okey, makcik-makcik, kakak-kakak, kadang-kadang bukannya pakcik je Ustaz. Orang muda-muda pun ramai yang nak menjalankan ibadah kurban. InsyaAllah. Jadi kita ajak semua para penonton kita untuk ambil gambar. Kalau tak boleh buat seekor lembu, ambillah seekor kambing ataupun sebahagian daripada lembu insyaAllah. Jazakallah khairan kathiran Ustaz. Terima kasih banyak. InsyaAllah ni adalah saluran yang sahih. Jadi cepat-cepatlah kita merebut peluang. Kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Allah Fasalli li rabbika wanhar. Maka tunaikanlah salat dan sembelih haiwan kurbanmu. Rebutlah peluang ini. Ayo laksanakan ibadat kurban bersama Yayasan Ikhlas sebagai tanda syukur terhadap nikmat kesenangan yang telah Allah berikan.